Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada Sir Greg dan juga sahabat-sahabat sekalian. Saya Muhammad Farhan Islam bin Muhammad Sharif, wakil daripada Grup 8 yang terdiri daripada ahli yang bernama Cynthia Runai, Hasmir, Nathan, Rafidah, Sherry Leming dan juga Vika Rina Suling. Ingin mempersembahkan sedikit sebanyak tentang nilai-nilai masyarakat pagan yang masih diamalkan sehingga kini oleh suku etnik tertentu di Borneo. Okey, pengenalan kepada Borneo secara ringkas. Borneo adalah sebuah pulau besar di Asia Tenggara yang terbahagi kepada 3 negara, iaitu Malaysia, Indonesia dan juga Brunei. Okey, Borneo Indonesia ataupun Kalimantan menyumbang 2/3 daripada wilayah pulau itu, bahagian tengah dan selatan pulau. Sementara itu, Brunei terletak di antara 2 buah negeri di Malaysia, iaitu Sarawak dan juga Sabah di utara pulau tersebut. Okey, Borneo juga merupakan salah satu hutan tropika yang tertua di dunia meliputi pulau itu sepenuhnya. Ia juga merupakan habitat bagi beribu jenis haiwan yang terdapat di Malaysia, khususnya di Borneo. Okey, sekarang saya akan menjelaskan sedikit sebanyak tentang maksud paganisme. Istilah paganisme merujuk kepada pelbagai agama pra-Kristian yang dianuti oleh sejumlah tamadun purba, sebagai contoh masyarakat di Greece, Rom, Mesir, Skandinavia dan lain-lain. Namun, istilah paganisme mula digunakan balik pada era Renaissance, khususnya apabila penulis-penulis pada waktu itu ingin membezakan antara tradisi-tradisi lama dengan agama Kristian. Istilah paganisme ini sendiri berasal daripada bahasa Latin, iaitu paganus, yang boleh diertikan sebagai warga pinggiran. Sejarah paganisme di Borneo pula, suku pagan Borneo tidak mempunyai rekod bertulis tentang sejarah mereka dan hanya tradisi mengenai peristiwa dalam kehidupan mereka, khususnya nenek-nenek moyang dahulu lebih daripada 5 atau 6 generasi yang lalu. Etnik Kadazan Dusun. Latar belakang kaum Kadazan Dusun, mereka merupakan kaum Bumiputera yang terbesar di negeri Sabah. Komposisi penduduk berbangsa Kadazan Dusun sebanyak hampir 18% daripada keseluruhan penduduk Sabah. Kaum ini sebenarnya berasal daripada 2 kaum utama, iaitu Kadazan dan juga Dusun. Sebelum hadirnya agama Islam dan Kristian ke negeri Sabah, orang Kadazan Dusun adalah mereka yang mengamalkan kepercayaan animisme atau pagan. Namun pada masa kini, jumlah mereka yang mengamalkan kepercayaan ini telah berkurangan kerana ramai yang memeluk agama sama ada agama Islam atau agama Kristian. Namun begitu, masih terdapat nilai masyarakat pagan yang diamalkan sehingga ke hari ini. Pertama, kepercayaan terhadap adanya dewa atau Tuhan Kino Rohingan. Kedua, masih bergantung kepada Bomoh, Bobolian, Bobohizan. Ketiga, percaya setiap unsur bentuk muka bumi mempunyai lambang tertentu. Okey, so saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang kepercayaan terhadap adanya dewa atau Tuhan Kino Rohingan. Okey, Tuhan ini dipercayai kuasa mencipta manusia. Tuhan ini juga mempunyai pelbagai nama yang berbeza mengikut etnik dan tempat sesuatu suku itu berada. Okey, salah satu contohnya Dusun Tambunan. Dusun Tambunan, Tuhan mereka bernama Mino Mugun dan isterinya Sumi Nundu. Kedua-dua Tuhan tersebut dipercayai mencipta manusia daripada tanah, di mana tanah itu adalah sebahagian daripada roh Tuhan yang dikenali dengan nama Bisagi. Seterusnya ialah Dusun Lotut di Tuaran. Mereka percaya Tuhan mereka bernama Kino Rohingan dan isterinya bernama Umun Sumundu. Dipercayai telah mencipta adat istiadat orang Dusun Lotut serentak dengan penciptaan langit dan bumi serta isi kandungannya. Manusia pula dicipta daripada campuran Rombituon Murupuru, iaitu gugusan bintang 7 dan garau ngadau, pusat matahari, serta kulit kondingau, iaitu kulit kayu manis. Dusun Ranau.
Mereka tidak jauh beza dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Dusun Tambunan atau Tuhan Dusun Lotut. Namun Kino Rohingan Dusun Ranau tidak mempunyai isteri dan hidup sendiri, percaya terhadap dua kuasa bertentangan yang wujud, iaitu kebaikan Mino Morun dan juga lagi satu ialah kejahatan, iaitu Rogon. Terusnya saya akan jelaskan tentang nilai masyarakat pagan yang kedua, iaitu masih bergantung kepada Bomoh, iaitu Bobolian dan juga Bobohizan. Okey, mempunyai peranan yang hampir sama dengan dukun atau pawang di kalangan komuniti Melayu terdiri daripada kaum perempuan. Mereka juga mempunyai sikap rasa hormat yang tinggi terhadap golongan Bobolian ini. Sikap rasa hormat ini dipengaruhi oleh faktor usia, kerana kebanyakan golongan Bobolian merupakan golongan yang telah berusia lanjut, berkahwin, beranak dan juga bercucu. Bobolian Bobohizan merupakan pengantara atau spirit medium yang suatu ketika dahulu sangat dihormati dan disanjungi. Mereka berperanan utama sebagai penghubung di antara manusia dengan alam gaib supernatural untuk menyejukkan dan memulihkan keadaan kepada normal apabila berlakunya ketidakseimbangan di antara dua alam. Yang terakhir bagi kaum Kadazan Dusun ialah percaya setiap unsur bentuk muka bumi mempunyai lambang tertentu. Okey, kaum Kadazan Dusun tradisional menganggap gunung yang tertinggi di Sabah, iaitu Gunung Kinabalu, adalah merupakan gunung suci yang dicipta oleh Kino Ringan dan Sumi Nundu. Berdasarkan kisah rakyat masyarakat Kadazan Dusun, proses penciptaan Gunung Kinabalu bermula apabila Kino Ringan dan Sumi Nundu mendapati keadaan bumi pada ketika itu tidak cukup berat. Keadaan ini menyebabkan Kino Ringan dan juga Sumi Nundu membuat keputusan bagi menjadikan bumi menjadi lebih berat. Mereka mengambil seketul batu besar dan kemudian meletakkan di tengah-tengah bumi. Batu besar yang dimaksudkan dalam kisah tersebut ialah Gunung Kinabalu. Oleh sebab itulah komuniti kaum Kadazan Dusun menganggap bahawa Gunung Kinabalu adalah pusat bumi yang terletak di tengah-tengah bumi. Tamat sudah kita dengan etnik Kadazan Dusun, kita akan sambung pula dengan etnik Bajau. Etnik Bajau merupakan sebuah kumpulan etnik yang menetap di pantai timur Sabah dan barat Sabah sejak beberapa ratus tahun dahulu dan diiktiraf sebagai bumi putra asli Sabah. Masyarakat Bajau merupakan kaum kedua terbesar di Sabah selepas kaum Kadazan Dusun. Okey, masyarakat Bajau terbahagi kepada dua komuniti, iaitu Bajau di pantai timur Sabah, iaitu lagi satu ialah Bajau di pantai barat Sabah. Okey, so Bajau di pantai timur Sabah ini pekerjaan mereka berorientasikan laut. Dan juga Bajau di pantai barat Sabah ini pula, mereka ini mempunyai kepakaran dalam perbuatan parang. Okey, so orang Bajau di pantai timur dikenali sebagai water gypsies ataupun the sea nomads, kerana mereka lahir dan tinggal dalam perahu serta bergantung hidup pada hasil laut. Manakala orang Bajau di pantai barat pula dikenali sebagai Cowboys of Sabah dan Horsemen of Sabah kerana kemahiran mereka berkuda. Kita akan teruskan dengan nilai masyarakat pagan yang masih diamalkan oleh etnik Bajau. Okey, kepercayaan kepada jin adalah salah satu nilai masyarakat yang masih diamalkan oleh etnik Bajau. Okey, orang Bajau percaya bahawa di dunia terdapat makhluk lain selain daripada manusia, iaitu jin. Orang Bajau percaya jin ialah makhluk luar biasa yang mempunyai kuasa dan keistimewaan luar biasa yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka melakukan upacara memuja jin untuk mengelakkan dilanda malapetaka ataupun dikenali sebagai busung. Dalam upacara tersebut, mereka juga akan melakukan tarian yang dikenali sebagai tarian igal-igal pada setiap bulan mengambang di kawasan pokok-pokok besar. Mereka akan berkumpul dan menari bersama-sama yang diiringi dengan peralatan muzik, iaitu tagungguk. Orang Bajau sangat percaya kepada jin
dan amat menghormati orang yang berjin kerana mereka mampu merawat pesakit yang tidak dapat dirawat oleh perubatan moden. Yang kedua ialah kepercayaan Magombo. Okey, sedikit sebanyak kepercayaan Magombo ini merupakan amalan orang Bajau untuk memuja roh leluhur nenek moyang dengan tujuan memohon rahmat dan kesejahteraan hidup. Okey, mereka akan menghidangkan dan mempamerkan bahan makanan dan peralatan kepada nenek moyang. Ketua adat akan mengambil barang untuk dijamu untuk diasapkan pada kemenyan sebagai simbol mempersembahkan barang tersebut kepada nenek moyang. Okey, semua anak cucu perlu berhadapan dengan peralatan yang disediakan dalam upacara. Mereka percaya jika mereka tidak melakukan upacara ini, mereka akan mendapat musibah dalam bentuk penyakit yang dipanggil busung. Okay, yang terakhir bagi nilai masyarakat pagan yang masih diamalkan oleh orang Bajau ialah kepercayaan kepada pitulak. Pitulak merupakan satu proses perawatan dengan menghanyutkan pitulak perahu ke laut. Okey, pitulak ini dilakukan untuk mengubat budak yang lumpuh akibat daripada iblis atau makhluk halus yang merasukinya. Pitulak ini dihiasi dengan bendera dan layar kuning dan kain berwarna-warni. Patung dan seekor ayam putih akan dimuatkan ke dalam pitulak serta beberapa jenis makan sebagai persembahan kepada iblis yang membawa penyakit. Ayam dan patung dianggap sebagai wakil pesakit. Mereka percaya bahawa iblis yang berada dalam badan budak tersebut akan hanyut bersama-sama perahu tersebut. Tamat sudah etnik Bajau. Kita akan teruskan dengan etnik Melanau. Kaum Melanau ialah kaum Bumiputra yang keempat terbesar di Sarawak selepas kaum Iban, Melayu dan juga Bidayuh. Kelompok dialek Melanau dapat dipecahkan kepada 4 kelompok penempatan yang utama, iaitu kawasan Rajang, kawasan Mukah, kawasan Balingian dan kawasan Bintulu. Penempatan awal etnik Melanau sama seperti kaum Iban. Melanau juga tinggal di rumah panjang yang dibina dengan tinggi. Suku etnik Melanau berkumpul di persisiran pantai seperti kawasan lembah utara Sungai Rajang, Igan, Mukah, Dalat, Oya dan Bintulu. Masyarakat yang terawal di Sarawak menetap di Mukah. Antara kegiatan ekonomi etnik Melanau ialah menangkap hasil laut, menjadi petani, padi sawah bagi sebahagian kecil daripada mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Mengusahakan sagu sehingga mampu menjadikan Sarawak pengeksport sagu yang terbesar di Malaysia. Okey, kaum Melanau mengikut bahagian di kawasan Sarawak. Mereka terdiri di kawasan Melanau Mukah, Melanau Dalat, Dalat Town Sharing Channel, Melanat Oya, Melanau Igan, Matudaro, Belawai Rajang, Bai iaitu di Bintulu, Balingian dan juga Miri. Nilai masyarakat pagan yang masih diamalkan oleh etnik Melanau ialah kepercayaan terhadap alam. Okey, etnik Melanau mempercayai bahawa segala persoalan penting di dalam penghidupan semuanya berkaitan dengan kuasa gaib. Kepercayaan ini sebenarnya diwarisi daripada nenek moyang mereka bagi setiap etnik, dan sehingga sekarang ada sesetengah tradisi dan ritual masih lagi diamalkan. Menurut kepercayaan animisma ini, etnik Melanau juga mempercayai bahawa alam ini sebenarnya terdiri daripada 3 lapisan, iaitu atau wilayah yang dikenali sebagai langit, tanah atau yang. Nilai masyarakat pagan yang masih diamalkan oleh etnik Melanau ialah perayaan Pesta Kaul. Perayaan Pesta Kaul merupakan suatu acara tahunan yang diraikan oleh komuniti Melanau untuk menyembah makhluk halus iaitu Ipok Kala. Kala dalam dialek Melanau bermaksud muara sungai, manakala Ipok Kala bermaksud kuasa gaib yang menguasai tempat itu. Diadakan di sebelah kanan muara sungai disebabkan pertemuan di antara darat, laut dan sungai, tempat penting untuk kegiatan utama kaum. Penyediaan makanan tertentu untuk dipersembahkan diletakkan di dalam serahang yang dihiasi dengan bendera kecil
burung dan sebagainya. Kemudian serahang-serahang tersebut didirikan di sekitar muara sungai. Bapa kaul-kaul akan membacakan doa yang ditujukan kepada ipok kala supaya memberi rezeki yang banyak akan datang. Peserta yang mengambil bahagian dalam perayaan ini digalakkan berkongsi makanan yang dibawa kerana dipercayai perkara ini amat disukai oleh ipok kala yang menambahkan rezeki komuniti. Saya akan menjelaskan pengenalan etnik Murut. Suku kaum Murut merupakan salah satu etnik peribumi yang kedua terbesar dan tertua di negeri Sabah. Suku kaum Murut juga terdapat di Brunei, Sarawak dan sempadan Kalimantan. Kaum ini terdiri daripada banyak kumpulan yang mempunyai bahasa tersendiri yang berbeza dengan suku kaum Murut yang lain. Bahasa yang biasa difahami ialah Tagal yang lebih menyerupai bahasa Kadazan Dusun. Antara kumpulan kaum Murut tersebut ialah Murut Tahul atau Tagal, Tidung atau Tirong, Timugon, Sembakung, Paluan, Bukan, Kalabakan, Murut Serundung, Murut Agabak atau Ahawah, Tanggara atau Tanggala, Kolor atau Kolot, Akolot dan sebagainya. Okey, kini kebanyakan kaum Murut telah meninggalkan tradisi atau adat mereka kerana sudah beragama dan majoritinya beragama Kristian. Namun begitu, masih ada golongan warga tua terutamanya di bahagian pedalaman Sabah yang masih mengamalkan kepercayaan dan tradisi mereka. Antara kepercayaan yang masih diamalkan oleh kaum Murut ini ialah acara buang pantang iaitu oleh Murut Tagal. Acara ini dikenali sebagai acara sabung ayam. Ia diadakan untuk menggantikan acara membuang rotan di puncak Bukit Batu Punggol, Nabawan yang pada zaman dahulu dilakukan oleh kaum Murut untuk mengakhiri tempoh berkabung kematian ahli keluarga. Acara ini akan dibuat selepas 100 hari kematian mendiang. Mereka percaya bahawa apabila ayam disabung, ayam akan terluka dan akan keluarkan darah yang dianggap dapat menyejukkan keadaan keluarga yang panas setelah kematian mendiang. Acara ini juga dapat memeriahkan keadaan selepas tempoh berkabung agar ahli keluarga dan kenalan dapat melepaskan bebanan, ingatan dan kekecewaan terhadap mendiang. Seterusnya ialah Pesta Kalimaran. Pesta Kalimaran adalah salah satu perayaan terbesar di Sabah selain daripada Pesta Keamatan. Seperti semua tahu, Pesta Keamatan ini adalah perayaan bagi kaum Kadazan Dusun. Pesta Kalimaran ialah pesta sama seperti kaum Kadazan Dusun iaitu Pesta Keamatan kerana ianya berlaku pada 31 Mac setiap tahun. Ia disambut selepas mereka menuai padi. Kalimaran merujuk kepada aktiviti pembuatan kraf tangan asli Murut yang merupakan gabungan Rala dan Alimar. Okey, Rala bermaksud wanita muda, manakala Alimar pula membawa makna gigih bekerja, rajin, tekun, memiliki minda yang kuat. Menurut legenda masyarakat Murut di Sabah, asal usul perayaan ini adalah daripada seorang wanita muda Murut yang bernama Rala. Kisahnya begini, Rala merupakan seorang wanita muda yang rajin bekerja. Namun abangnya Yolomor percaya bahawa perbuatan mengorbankan adiknya mampu membawa kebaikan kepada seluruh masyarakat di kampungnya. Sebelum dikorbankan, Rala sempat mengeluarkan pelbagai hasil kraf tangan seperti tikar, silaung, buyung, lintoyok dan onot dengan menggunakan bahan asas hutan seperti buluh, rotan dan bamban. Hasil kraf tangan terakhir yang dihasilkan oleh Rala ialah tenunan kain sampoi yang menggunakan benang daripada akar pokok timahan. Akhirnya Rala dikorbankan oleh abangnya untuk dijadikan sebagai benih untuk ladang pertanian.
Upacara Maginan Tinau. Upacara Maginan Tinau ini merupakan upacara perkahwinan bagi suku kaum Murut. Mereka mempercayai bahawa jika seorang individu ingin mengahwini anak gadis berbangsa Murut, mereka harus menyediakan hantaran seumur hidup atau berian mati. Hantaran ini hendaklah ditunaikan sekiranya ditagih oleh keluarga pihak gadis sehingga ke akhir usia ataupun sepanjang usia perkahwinan. Berian mati ini bertujuan untuk mengukuhkan pertalian antara keluarga kedua-dua belah pihak. Jika amalan ini tidak diikuti, pengantin lelaki akan menerima hukuman atau risiko yang berat, iaitu akan dipisahkan daripada isterinya atas arahan ketua adat. Kelazimannya upacara perkahwinan dilangsungkan selama 5 hari berturut-turut. 3 hari yang pertama dijalankan di rumah pengantin perempuan, manakala selebihnya dilangsungkan di rumah pengantin lelaki. Yang terakhir untuk suku kaum yang kita akan bentangkan ialah etnik Rungus. Okey, etnik Rungus, pengenalan bagi etnik Rungus dikenali sebagai Dayak Dusun Rungus, Momogun Rungus, Momogun Laut, Dusun Laut atau Rungus. Okey, Rungus berasal daripada perkataan rungsut, iaitu nenek moyang suku kaum Rungus yang berhijrah dari kawasan Nunuk Ragang ke persisiran pantai di Semenanjung Kudat, Teluk Marudu, Pitas, Beluran dan Telupit. Okey. Mereka mempunyai bahasa yang hampir sama dengan bahasa dusun di Sabah dan bahasa Tagalog yang ada di Filipina. Subkumpulan yang tergolong dalam kelompok kaum Kadazan Dusun ialah termasuk juga dengan sebenarnya etnik Rungus. Kepercayaan etnik Rungus mempunyai kepercayaan sendiri yang dikenali sebagai kepercayaan paganisme yang seperti kita sedang bincangkan. Okey, kepercayaan tersebut berdasarkan daripada pengertian alam semesta, mempunyai roh, pokok, batu, sungai, laut, rumah dan sebagainya. Mereka percaya dunia mereka didiami oleh semangat baik dan juga semangat jahat. Nilai masyarakat paganisme yang masih diamalkan sehingga ke hari ini oleh etnik Rungus termasuk juga dengan Kino Ringan atau Mina Mangun. Okey, Kino Ringan ini dianggap sebagai dewa yang mencipta dunia, dipercayai menetap di langit dan menguasai segala makhluk terdiri daripada manusia, hantu, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Okey, mereka juga mempunyai kuasa untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Selain itu juga, mereka percaya bahawa Kino Ringan atau Mina Mangun lebih berkuasa daripada semua roh dan dewa lain, tetapi dia jauh dari dunia ini. Mereka juga mempercayai bahawa Kino Ringan, Mina Mangun memerintah dunia melalui Sambavon. Mengikut kepercayaan etnik Rungus, Sambavon ini adalah kuasa luar yang baik. Mereka juga mempercayai bahawa Sambavon ini ialah wakil Kino Ringan untuk memerintah makhluk-makhluk dunia. Apabila pantang larangnya dilanggar, mereka akan mempercayai bahawa ianya akan menyebabkan kemarahan dan mendatangkan malapetaka kepada manusia. Seterusnya ialah kuasa Rogon ataupun hantu. Okey, mereka percaya bahawa Rogon ialah kuasa jahat, dipercayai tinggal di kawasan-kawasan sungai, batu besar dan pokok besar. Sifat Rogon yang jahat muncul apabila perilaku manusia mengganggu tempat tinggalnya. Rogon selalu menawan roh manusia untuk mendatangkan penyakit. Kesimpulan yang dapat kami rumuskan, Borneo kaya dengan suku etnik dan tradisi yang dimiliki sejak zaman nenek moyang lagi. Oleh yang demikian, kita mestilah menghormati amalan dan tradisi yang diamalkan oleh suku etnik yang mempunyai kepercayaan tertentu. Adat dan amalan kepercayaan yang dikekalkan sehingga kini mampu menarik ramai pelancong dari luar yang ingin melihat budaya-budaya yang ada di Borneo.
Semua adat dan amalan kepercayaan yang dilakukan ini adalah melambangkan sesebuah kaum yang tinggi nilai kebudayaannya pada masa dahulu.